المؤمنين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Okey, terima kasih kepada Faris selaku MC dan juga kepada seluruh pelajar IRK CFS yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, saya harap suara saya dengar dengan baik. Kan? Sebab saya tak pasti dekat tempat ni. Ni bukan dekat rumah, dekat kampung. Kat kampung saya di Kelantan, tak tahu. Okey tak line dia? Putus ke? Macam mana? Putus ni? Tak dengar. Hello? Ya. Oh. Boleh dengar je? Boleh dengar. Oh, boleh. Okay. Saya juga sebab kawasan kampung takut tak dengar. Dengar putus-putus ke dengar dengan baik? Baik ya, Faris? Dengar dengan baik. Okey. Alhamdulillah supaya. Okey. Nakib beritahu saya kita habis pukul berapa? 10. Okay. Sebab 5 je. 10%. 10.45. Tengoklah setakat mana kita habiskan. Tinggal amal alim Madinah dengan apa satu lagi? Dengan apa itu? Istishab ke? Apa? Jadi amal alim Madinah ni adalah mattafaqa alaihi kullul ulama bil Madinah. Kesepakatan yang oleh semua ulama Madinah. Yang juga fudala'uha ataupun kita kata fudala' ni orang-orang yang kenamaan orang-orang yang kata apa? Lebih kurang ulama lah. Fudala' ni adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi-tinggi, orang-orang yang di kalangan orang besar Madinah lah. Ataupun kebanyakan mereka duna amatuha, tapi bukan orang awam. Yang penting bukan orang awam. Di kalangan orang yang atasan-atasan jugalah ataupun kalangan para ulama. Okey. Tapi bukan awam. Wa imma qaulan, sama ada dari segi qaul ataupun fi'al ataupun ikrar ataupun tarkan. Tarkan maknanya bila mereka tinggal sesuatu perkara, maka tinggalnya mereka daripada melakukan sesuatu perkara itu juga dianggap sebagai hujjah. Contoh walaupun sesuatu ibadat itu datang dalam bentuk hadis, dalam hadis Nabi yang zanni, dan zanni lah kalau qat'i tak ada masalah. Kalau hadis tu bertaraf zanni, hadis ahad, meskipun ianya sahih, tetapi kalau perbuatan tu ditinggalkan oleh ahli Madinah, maka itu menjadi hujah. Maka bagi kalau ikutkan dalil ini, kita tidak perlu untuk buat ataupun tak boleh buat macam tu. Contoh macam puasa 6 bulan Syawal, meskipun ianya datang dalam hadis sahih, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, tak silap saya, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, man shoma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal kan kasiyamid dahr. Orang mengikut mazhab Imam Malik, dia mengatakan tidak sunat melakukan puasa 6 kerana baginya hadis tersebut meskipun bertaraf sahih, tetapi orang Madinah tak buat, maka tidak jadikan hujah. Maka tapi hujah Imam Malik ni lemahlah daripada hujah jumhur. Cuma nak kata bila amal orang Madinah tinggal, maka tinggalnya orang Madinah daripada buat sesuatu ibadat adalah hujah. Fi zamanil makhsus, tapi zaman yang tertentu sahaja, bukan sampai hari ini, yang mana yang dianggap muktabar di sisi Imam Malik apa dia? Sawa'un akana sanaduhu naqlan atau ijtihadan. Yang mana amalan-amalan mereka itu sama ada secara naqlan, secara periwayatan lah, ataupun secara ijtihadan. Ijtihad mereka sama ada, naqlan ni maknanya sama ada mereka punya amalan itu datang daripada dalil-dalil naqli Quran dan Sunnah, ataupun datang dari segi ijtihad mereka, ijtihad ahli Madinah. Tak kisah, yang penting
Ijtihad dan juga dalil periwayatan datang daripada orang ahli Madinah dikatakan sebagai hujah. Maknanya bagi Imam Malik, kesepakatan ahli Madinah tu dah cukup untuk menjadikan ianya hujah. Okey, lakhas Maula Al-Husain bin Al-Hasan Al-Hayyan. Okey, mana zaman yang dikatakan ahli yang boleh dijadikan hujah? Ahli Madinah yang mana? Maka ikut ulama-ulama ini, antaranya Ibn Taymiyah, Ibn As-Subki. Ibn Subki ni mazhab Syafi'i tak silap saya. Tajuddin As-Subki rasanya. Okey, jadi tuhassar, mana yang dispesifikkan adalah penghujahan ahli Madinah pada zaman yang tiga sahaja, iaitu zaman sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Atba' tabi'in ni siapa? Atba' tabi'in ni pada zaman lahirnya Imam Abu Hanifah. Sampai situ sahaja. Sebab Imam Abu Hanifah dikenali sebagai kibar atba' tabi'in. Imam Malik dikenali sebagai sigar atba' tabi'in. Jadi sampai situ je. Tapi kalau ikut Ibnu Hajib, bi'ana hujjah Imam Malik huwa ma iktasara bi ma ajma'a sahabah radhiyallahu anhum wa tabi'un. Tapi kalau ikut Ibnu Hajib, mazhab Maliki, dia hanyalah sampai sahabat dan juga tabi'in sahaja. Sebab apa? Sebab Imam Malik sendiri itu adalah daripada tabi'in. Terus saya cakap tadi, Imam Malik dia bukan tabi'in, tetapi dia adalah atba' tabi'in. Dia sigar atba' tabi'in. Atba' tabi'in yang sudah last. Imam Abu Hanifah adalah atba' tabi'in juga, tetapi dia adalah kibar atba' tabi'in. Antara atba' tabi'in yang besar-besar. Apa beza besar kecil? Beza besar kecil apabila yang kibar atba' tabi'in ni mereka berguru dengan tabi'in yang besar, seperti Imam Imam Hasan Basri, Qatadah dan sebagainya. Tetapi kalau sigar atba' tabi'in, mereka berguru dengan sigar tabi'in. Macam tu. Okey, jadi itu adalah bagi Imam Malik sampai zaman tabi'in sahaja, sebab dia tu tabi'in. Itu pun penting, mungkin dia akan tanya dalam kuis. Jadi contoh amal ahli Madinah dari segi qaulan. Dari segi qaul tu apa dia? Contoh macam sirah azan ataupun tasbituhu, pengisbatan azan tu lah dalam lafaz azan. Biasa yakun at-takbir ula fil azan sadian bi khilafir rubai inda. Okey, tak apa. Yang berkenaan dengan tu, yang contoh dalam tu tinggalkan saja, tapi yang penting dalam sirah azan tu ada khilaf dari sisi amal ahli Madinah. Okey, mana itu lafaz azan yang Allahu azan ya Allah. Okay, ini saya tak meneliti lagi dengan isu ni, tetapi dalam surah azan itu salah satu contoh dalam atba' tabi'in, dalam contoh kehujahan amal ahli Madinah. Okey, siapa? Skip saja. Ambil contoh lain lebih senang. Contoh tu saya tak faham, saya tak apa nak jelas. Okey, okey, tengok contoh yang lain. Okey, amal Madinah dari segi fa'il, itu dari segi qaul. Mana dari segi orang Madinah dia azan macam mana? Nanti kalau saya dah tengok banyak, nanti saya terangkan balik apa isu tentang azan tadi. Tapi dia tengok sekarang isu yang dari segi fa'il pula. Amal Madinah dari segi fa'ilan. Mungkin qaulan ni tak banyak contoh dia. Contoh macam ijma' man'ul waqaf jami'ul mal inda sahabah radhiyallahu anhum wat tabi'in. Okey, ijma' ijma' berkenaan dengan man'ul waqaf. Kita ni tak boleh mewakaf seluruh harta di sisi para sahabat dan juga tabi'in. Mana para tabi'in dengan sahabat telah pun ijma' bahawa tak boleh kita nak mewakafkan keseluruhan daripada harta kita. Wa'in min haqqi sahibul mal an yatasaddaq bima sya'a li hadisin. Walaupun daripada hak pemilik harta tadi untuk dia bersedekah bima sya'a, mengikut apa yang dia nak. Kalau ikutkan dah itu harta kita, kitalah yang berhak nak sedekah banyak mana. Kan? Itu hak bagi sahibul mal untuk yatasaddaq bima sya'a, nak sedekah berapa banyak dia nak pun itu hak dia. Kerana Nabi kata apa?
La hubsu an faraidillah kan. Tidak ada halangan lah dalam faraid Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana hadis Nabi SAW menunjukkan bahawa menunjukkan bahawa kita ni bebas untuk bersedekah dengan apa yang Allah Taala dah beri kepada kita. Okey. Ayu anil mawaris allati faradallah. Okey, salah. Sorry, salah. Hadis tu salah. Faraidillah, makna kita tidak boleh mana saya kata macam ni, faraid Allah mana faraid yang Allah Taala dah tentukan dalam sesuatu bila orang tu dah mati, dia ada faraid tertentu kan untuk waris dia, maka kita tak boleh sedekah sampai menyebabkan kita menghalang daripada waris-waris kita mendapat faraid. Itu maksud dia. La hubsu fi faraidillah, an faraid, maknanya dalam ketetapan faraid Allah itu tidak boleh kita abaikan. Itu maknanya tak boleh kita abaikan ke atas faraid yang Allah Taala dah tentukan. Contoh macam ayyu anil mawaris allati faradahallahu li ahli waqif. Hatta istaghraqal waqif malihi. Ya, saya macam salah aja. Ayyu anil mawaris allati faradahallahu li ahli waqif hatta istaghraqal waqif mal kulluhu kama yadu. Okey. Mawaris allati faradahallahu li ahli waqif. Okey, betul lah. Betul lah tu. Iaitu tak boleh kita abaikan mawaris, maknanya pewarisan yang Allah Ta'ala sudah tentukan kepada ahli waqif. Ahli waqif maknanya orang yang mewakafkan tadi, dia ada hak ke atas faraid, ke atas ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan. Maka tak boleh kita abaikan mawaris tadi, waris-waris kita daripada mendapatkan ketetapan dia. Okey. Jadi contoh macam mana hatta istaghraqal waqif malkul, yang mana orang tu dia istaghraqah, maknanya dia pergi infakkan semua harta dia itu seperti mana Abu Bakar Siddiq. Tajhizu, tengok bawah lagi cerita dia. Tajhizu, okey, kalau sudah bawah lagi, saya tengok balik. Kisah dia macam ni, kisah dia Abu Bakar tu. Okey, bawah sikit, saya tengok dulu. Okey, contoh macam ni, kisah yang Abu Bakar Siddiq itu kan masa perang Tabuk tu, Rasulullah tanya, dia infakkan harta dia seluruh untuk persediaan tentera perang. Maka Rasulullah tanya dia, apa yang berbaki untuk kamu? Maka kata Abu Bakar kata apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasulullah kan. Aku dah infakkan semua harta aku kepada jalan Allah. Jadi tetapi perbuatan tersebut, makna kata kalau ikut Ahmad Madinah, macam mana cakap Okay, kisah dia adalah kisah yang kita ambil daripada kisah Abu Bakar menginfakkan seluruh harta dia pada jalan Allah ketika mana perang Tabuk tu. Dia keluarkan semua. Tapi semua saya tak nampak apa relate contoh dia bagi tu. Tengok balik, jap. Atas balik. Faris. Kau ini banyak makan lembu kot. Banyak makan tulang. Jadi ngapu. Tengok cerita di atas balik. Ataupun siapa yang dia faham. Siapa yang dia faham boleh angkat tangan cerita. Kalau tak, saya skip dulu cerita ni. Saya skip dulu. Sekejap, cuma tengok atas sekali. Tengok dia punya asal cerita dia. Apa tu? Sekejap. Ijma'an man'ul waqfu jami'al mal inda sahabah. Yelah, betul lah. Maksud saya tu betul. Tapi apa relate-nya dia nak kata yang ulama sepakat para sahabat ni tidak boleh kita mewakafkan semua. Tapi dia bagi contoh tu seolah-olah mengatakan boleh
boleh wakafkan semua sebab dia bagi kisah sahabat Abu Bakar. Okay, tak apa. Nantilah kita tengok balik. Okay, tapi cuma itu adalah itu cerita dia lah. Sebab dia ada ta'arud. Kisahnya sebab Nabi ada satu hadis lain tu, Nabi ada larang seorang sahabat yang mana Nabi kata kat dia, kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan meminta-minta, takaffafu nama tu angkat. Kamu tinggalkan manusia dalam keadaan waris kamu, ya takaffafu fi aidin nas. Dia meminta-minta dengan tangan manusia itu tidak baiklah. Nabi kata lebih baik kamu tinggalkan harta untuk saudara-saudara kamu, waris-waris kamu supaya mereka tidak meminta-minta daripada tangan orang lain. Jadi tak apa. Saya tak nampak relate dekat situ, tapi saya baca balik. Watarkan masa tarkuhum akhdhu zakat al-khadrawat dan Rasulullah SAW dan okay, contoh yang tarkan itulah mereka tidak ambil zakat daripada tanaman sayur-sayuran. Khadrawat tu. Kerana Nabi SAW tidak mengambil daripadanya zakat. Maknanya Nabi tidak ambil zakat daripada tanaman sayur. Kerana apa? Tanaman sayur ni tak boleh disimpan. Dia cepat rosak kan. Jadi ahli Madinah dia tak ambil. Tapi kalau tengok contoh orang katanya, apa bezanya antara amal ahli Madinah dengan qaulus sahabi? Kan? Ada siapa yang cakap ke? Kalau ada siapa yang tahu berkenaan dengan kisah yang dua atas tadi, boleh cakap. Sebab saya memang tak pasti. Okay, jadi apa beza amal Madinah dengan qaulus sahabi? Itu yang menjadi persoalannya. Okay, jadi qaulus sahabi ni lebih kepada spesifik lah, maknanya kata-kata sahabat sahaja. Kalau amal ahli Madinah ini dia lebih umum berkenaan dengan sahabat sampai zaman tabi'in ataupun atba' tabi'in, dan juga dia melibatkan qaulan wa fi'lan wa tarkan. Dia melibatkan lebih umum lagi. Bila kita kata amal ahli Madinah lebih umum lagi, qaulus sahabi adalah lebih spesifik. Maknanya semua qaulus sahabi boleh dijadikan hujah, dia ada syarat dia lah berkenaan dengan perkara-perkara ijtihadi dan sebagainya. Tetapi amal ahli Madinah adalah lebih umum, merangkumi semua daripada zaman sahabat dan berada di Madinah sahaja, macam tu. Tapi kalau kita kata qaulus sahabi, sahabat yang luar Madinah pun boleh diambil kira. Okey, wa tahdidu miqdarus sa' bi sa'in nabawi. Contoh macam penentuan sa'. Sa' ni gantang. Penentuan kadar gantang itu mengikut gantang nabawi dalam zakat kan, dan juga dalam kafarah. Kita ada guna banyak gantang Baghdad, gantang Madinah, tetapi yang paling banyak orang guna adalah gantang Baghdad lah. Macam di Malaysia guna gantang Baghdad. Watahdidu miqatu ahli Madinah musamma bi Zil Halifah. Ni adalah miqat untuk ahli Madinah dekat Zil Halifah. Dan juga penentuan mimbar Nabi SAW di baitihi dan sebagainya lah. Ini maknanya contoh-contoh dari aspek tarikan. Maknanya kita kata meninggalkan. Tapi yang paling tepat sekali, yang atas sekali, iaitu tarkuhu akhdhu zakat minal khadrawat. Mereka tidak ambil zakat daripada sayur-sayuran. Okey, yang lain bawah lagi. Jadi yang lain tu dia akan tarikan itu adalah penentuan kadar zakat, penentuan kadar timbangan semua tu. Saya tak tahu apa relate-nya contoh dibagi itu dengan term yang dia sebut tu. Okey. Wahtamal Imam Malik. Jadi kenapa Imam Malik begitu concern, begitu pentingkan sangat ataupun begitu mengambil berat tentang ahli Madinah ni, ittifaq ahli Madinah? Kenapa Imam Malik sangat-sangat ambil berat, sangat-sangat begitu memandang tinggilah, sama ada kulluhum aw aksaruhum, sama ada sebahagian ataupun kesemuanya. Okey. Jadi apa antara contoh kesepakatan kebanyakan ahli Madinah, aksar ahli Madinah, majoriti ahli Madinah? Apa contoh dia? Contoh tasarruful muhtasib ayu sahibul hisbah fi suqil Madinati Munawwarah bina ala qaulin mufti bil Madinah wa sakata baqihum. Okey, contoh macam saya rasa muhtasib ni berkenaan dengan dia macam pemantau pasar, pengintip, macam orang yang kerja dia untuk macam pegawai yang mengintip dekat pasar tu. Dia dilantik dekat pasar Madinah. Tetapi perkara ini muhtasib saya rasa dia macam pengintip lah, ataupun kita kata
polis yang memantau dekat pasar Madinah tadi. Jadi ini datang daripada mana kehujahan itu? Datang daripada binaan ala qaulil uftil Madinah wa sakata baqiyatuhum wa lam yahsul minhum inkar bal aqarruhu ala ma sadara minhu fi zaman yang khalifah Umar. Jadi benda ni dah dibuat pada zaman Umar. Umar dah buat dah, maknanya melantik macam pegawai ataupun kita kata pemantau ataupun mengintip dekat pasar ni dibuat oleh Umar radhiyallahu anhu pada zaman dia. Jadi perkara ini makna benda ni berdiri bina ala qauli mufti Madinah. Benda ini ataupun kita kata ketetapan ini difatwakan oleh mufti Madinah dan wasakata baqiyatuhum, dan yang lain tak ada mengatakan, dan yang lain hanyalah mendiamkan diri sahaja dan juga tidak ada yang mengingkari. Mereka tidak ada mengingkari kita makna kita lantik orang yang kerja dia menjaga bahagian pasar ni, tidak ada yang mengingkari dan bahkan ada yang hanyalah mendiamkan diri sahaja, maka itu dianggap sebagai hujah. Jadi qala Abdul Halim Uwais anal hizbah Amah Tawfiq Raizati Munkar. Itulah contohnya, itu saya kata tadi. Hizbah tu apa dia? Raqabah. Raqabah ni maknanya macam pengawas atau kata pengawal, macam pemantau lah. Yang tujuan dia untuk izalatul munkar, untuk tujuan dia nak menghilangkan kemungkaran, macam penipuan orang buat dalam pasar kan, biasa orang menipu dalam timbangan ke, orang menipu dalam sukatan ke apa. Itu tujuan kenapa dilantik muhtasib tadi. Ataupun iza zahara fi'lu, bila mana dia nampak ada orang buat, maka dia wajib untuk izalatul munkar, dia wajib untuk cegah kemungkaran tadi. Wal amru bil ma'ruf iza zahara tarkuhu. Dan mereka menyuruh kepada ma'ruf lah. Yang penting itu tugas dia. Tugas dia adalah untuk mencegah kemungkaran dekat yang berlaku dekat pasar. Okey. Itu contoh sahaja berkenaan dengan amalan Madinah yang menjadi hujah dekat orang Madinah. Okay, seterusnya bawah. Contoh kama yang yamur Rasul sallallahu alaihi wasallam alal aswaq. Nabi ni pernah berjalan dekat pasar. Nabi selalulah macam berjalan-jalan dekat pasar. Wal hisbah tatakamalu ma'an nizam al-ijtima'i wa siyasi. Jadi hisbah ni adalah kata apa, samalah hisbah tu macam mutasib tadi, iaitu orang yang kerja dia untuk menjaga kata apa, kemaslahatan ataupun hal ehwal pasar ni. Dia selari dengan sistem kemasyarakatan ataupun politik negara. Mana kita kata perbuatan ini tidak bercanggah lah dengan perbuatan Nabi dan juga tidak bercanggah dengan kita kata peraturan ataupun tata cara hidup kemasyarakatan dan politik. Okey. Semua ni adalah contoh sahaja. Jadi contoh datang daripada hadis Nabi itulah. Yang satu hari tu Nabi, saya ringkaskan sahaja kisah tu. Yang satu hari tu Nabi jalan dekat pasar. Kemudian Nabi nampak ada orang mar'a ala subratin ta'amin. Orang tu dijual makanan macam gandum gitu. Maka Nabi dia timbunan makanan, dia timbun makanan tu, masa Nabi masukkan tangan dia ke dalam bahagian bawah makanan tadi. Maka Nabi bertanya, "Mahaza? Apa benda ni?" Bila Nabi tengok dia sorok kat bawah tu, Nabi seduk, Nabi keluarkan. Nabi bertanya, "Ni apa benda ni?" Ya sahibut ta'am. Maka dia kata apa? Asabat sama. Dia kata makanan ni dah kena hujan, jadi dia letak kat bawah. Maka Nabi kata, afala ja'altahu fawqa at-ta'am. Kenapa kamu tak letak dia dekat atas supaya orang senang nak tengok? Dan faman ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, dia bukan dekat dengan kami. Okey, itu adalah contoh dia. Contoh sepakat kebanyakan ulama Madinah ke atas setujunya melantik muhtasib ataupun hisbah dekat pasar. Okey, jadi kenapa Imam Malik ni yasiru ala manhajil usuli wadih fi ihtijaji bi amal. Jadi apa manhaj ataupun kita kata metodologi ataupun kita kata metodologi Imam Malik dalam berhujah dengan amal ahli Madinah. Kenapa Imam Malik berhujah dengan amal ahli Madinah? Okey. Watasir
Wa tasrihuhu, bahkan dia memang jelas. Memang dengan, dan dia sangat jelas tentang penghujahan dia dengan ahli Madinah dalam kitab dia ataupun risalah dia ataupun syarat-syarat dia pun sama. Syarat ijtiratuhu fi mashtaratu fi riwayat hadis adalah syarat-syarat penerimaan hadis Imam Malik pun dia begitu ketat berkenaan dengan hadis. Dia menolak asar-asar yang disandar kepada Nabi yang bukan datang daripada ahli Madinah. Wa fi raddihi li ba'd al-asar al-mansubah lin Nabi SAW di mukhalafatihi al-mansus alaihi fi Quran al-Karim au muqarrar, yang mana seperti mana Imam Malik ini begitu ketat dia berpegang dengan amalan Madinah, sebagaimana dia begitu ketat dalam penjagaan hadis Nabi, yang mana dia menolaklah asar-asar yang disandarkan kepada Nabi yang bercanggah dengan nusus Quran ataupun muqarrar dari segi kaedah agama. Okey, contoh macam apa dia? Contoh apa dia asar-asar yang ditolak oleh Imam Malik? Contoh macam asal dia adalah apa-apa sahaja kata-kata yang disandarkan sama ada kepada tabi'in ataupun kepada sahabat. Contoh macam wasul ina walahul qalbi sab'a marat ma'a tartib. Jadi contoh macam kenaan dengan Imam Malik menolak tentang khabar ana hadis riwayat daripada Abu Hurairah berkenaan dengan basuh bekas yang dijilat oleh anjing tadi 7 kali. Kan yang hadis iza syarbal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Jadi hadis ini yukhalifu qawluhu. Dia bercanggah dengan khabar, bukan hadis ini khabar. Khabar itu kata-kata sahabat ini bercanggah dengan firman Allah Taala daripada surah Al-Maidah, yas'alunaka madza uhilla lakum qul uhilla lakum minat thayyibat wa ma 'alimtum minal. Jadi Allah Taala kata apa dia dalam Quran? Allah Taala bila Allah kata dia halalkan bagi kamu adalah mukallibin. Mukallibin apa dia? Mukallibin maknanya anjing-anjing tu'allimunahun. Anjing-anjing yang kita telah latih. Maknanya anjing-anjing yang kita telah latih ini dia tidak menjadi najis. Anjing-anjing yang kita latih, yang kita macam anjing-anjing polis dan sebagainya, dia tidak menjadi najis. Dia yang menjadi najis adalah anjing-anjing yang biasa. Anjing-anjing yang kita berburu, latih dia untuk mencari sesuatu yang kita dah ajar dia dengan ilmu, maka dia tidak menjadi najis sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam ayat tadi. Okay, jadi sebab itulah kenapa Imam Malik menolak periwayatan yang mengatakan jilatan anjing 7 kali tadi kena basuh. Sebab ayat Quran Allah Taala kata anjing-anjing yang sudah diajar ni dia halal. Okey, itu adalah antara ketat Imam Malik. Okey, Imam Malik kaifa yakun okey, dia kata jadi kenapa Imam Malik kata macam tu? Apa logiknya dia kata yatasa'al Imam Malik kaifa yukiruhu li'abul kalbi wa yusadu. Contoh dia kata macam ni, dia kata kenapa kita nak menolak kita nak mengatakan air liu anjing itu najis sedangkan saiduhu yukal, sedangkan buruan dia kita makan. Anjing-anjing kita latih untuk berburu ni, sebab itulah Allah Ta'ala kata air liu dia tidak najis. Sebab hadis Nabi tadi seolah macam bercanggah dengan, bukan hadis khabar tadi seolah-olah bercanggah dengan firman Allah ini, iaitu bila mana kita kata jilatan anjing tu kena basuh, habis tu makanan yang diburu tu macam mana? Takkan kena basuh juga. Itu logik Imam Malik pakai. Sebab tu dia kata khabar tadi tak boleh dipakai kerana firman Allah dah mengatakan bahawa anjing-anjing yang kita latih untuk berburu, maka air liu dia adalah bersih. Okey. Jadi anakal tahir fi su'rihi fi badan. Jadi anjing-anjing yang mukallabin ni yang kita dah ajar ni, maka air liur dia dan juga badan dia adalah tahir, suci. Okey, fa hukmul ghusluhu mandub la mafrud. Jadi basuh dia itu hukum dia adalah mandub. Yang khabar tadi tu sekadar bukan dia tolak khabar tadi, tapi dia mengatakan dia adalah mandub sahaja, bukan mafrud. Bukan wajib untuk basuh. Okey, sebab itulah mazhab Maliki dia tidak mengatakan bulu anjing, air liur anjing itu najis. Mazhab Maliki dia hanyalah mengatakan sunat sahaja kita membasuh 7 kali. Okey, wa min rududihi saniyan. Okey, yang kedua pula
apa contoh asar yang ditolak adalah khabar khiyarul majlis. Okey. Dia bagi contoh dekat kita ni, semua contoh-contoh yang memang perlu kepada kefahaman. Okey, saya nak syarah dalam masa pendek takut tak faham. Apa itu khiyarul majlis? Khiyarul majlis ni adalah tempoh untuk kita buat pilihan selepas pada kita sebelum kita melakukan akad ataupun setelah kita melakukan akad. Contoh macam ni, saya beli daripada Faris jam tangan. Okey, jadi lepas pada saya akad, dia ada khiyarul majlis ataupun khiyarul majlis ini dia ada khilaf. Ada yang kata khiyarul majlis ini selepas akad, dia kata sebelum, tak apa. Yang penting adalah khiyarul majlis adalah tempoh yang diberikan kepada pembeli untuk membatalkan belian dia dalam masa tertentu. Jadi tempoh ini pun ada khilaf. Mazhab yang paling rajih sekali, mazhab Maliki tak silap saya, mengatakan khiyarul majlis adalah mengikut uruf bagi barang kita beli. Tapi mazhab yang paling, ada juga mazhab mengatakan 3 hari untuk melakukan penentuan. Okey, contoh saya beli barang daripada Faris, maka lepas pada beli tadi saya ada khiyarul majlis. Sebelum dalam masa 3 hari itu saya boleh membatalkan belian, membatalkan balik akad tadi. Harus, hukum dia harus. Tapi lepas pada khiyarul majlis ataupun khiyarul syarat, tak boleh dah nak batalkan. Itu makna khiyarul majlis. Makna tempoh untuk kita buat pilihan terhadap akad tadi. Jadi la bai'u ba'dukum ala bai'in ba'din. Jadi khabar ni mengatakan tidak boleh la bai'u ba'dukum ala bai'in ba'din. Maknanya kita tak boleh baik, kita tak boleh jual sesuatu yang telah kita jual ke orang lain. Kita dah jual sesuatu ke orang lain, maka kita tak boleh jual benda tu ke atas orang lain. Ja'anahu ra'a an al-khiyar la yakunu haddu yantahi ilahi bil abdan wa inma bil qawli wa bil qabul. Sebab apa? Okay, saya cuba bagikan al-khiyar la yakunu haddu yantahi ilahi bil abdan bil ijab wal qabul. Okay. Cuma saya tak apa jelas dah. Okey, tapi tak apa. Win setakat ni dia bagi contoh. Saya lupa je, saya boleh ingat dulu. Okay, jadi yang penting soalan nak kata kat sini tak faham lah benda dia kata tu. Okay, tapi fahamnya khiyarul majlis adalah berkenaan dengan tempoh untuk menentukan menentukan pembelian tadi. Sebab apa? Contoh yang dia bagi tu saya tak dapat relate antara isu dia dengan contoh tadi dengan apa. Tapi itu tak penting sebab itu adalah contoh asar-asar yang ditolak sahaja. Itu bukan contoh amal Madinah. Itu sekadar nak bagi tahu metodologi Imam Malik dalam yang mana dia begitu ketat dalam menerima asar yang disebahkan kepada Nabi. Tapi itu tak ada kaitan dengan amal Madinah pun. Okay, tak apa, nanti saya akan baca balik. Nanti kesempatan akan datang saya akan terangkan balik. Okay, kita tengok kehujahan dia dulu. Ahli Madinah. Sebab tu belajar ilmu agama ni, belajar ilmu fiqh semua ni, dia perlu kepada berguru. Kalau kita faham secara sendiri, agak sukar lah. Okay, hujiyah ala Madinah. Jadi berkenaan dengan kehujahan amal ahli Madinah ni macam mana? Kehujahan amal ahli Madinah ni adalah sekiranya amal ahli Madinah itu tariqun nakar, tariqah ataupun kita kata jalan
jalan periwayatan ataupun pemindahan dia itu adalah melalui qaulan ataupun fi'lan, fahuwa hujjah qat'i di sisi Imam Malik. Sekiranya kata amal yang Madinah itu merupakan suatu periwayatan secara qauli. Memang secara qauli, makna orang selalu guna perkataan tersebut ataupun diulang-ulang perkataan tadi, ataupun secara fi'il, makna fi'il tu tak pernah putus, maka dia dianggap sebagai hujjah qat'i. Wal imam taqaddumuhu al khabar wahid. Saya cakap Imam Malik mengutamakan amal ahli Madinah ke atas khabar ahad. Khabar ahad maknanya hadis ahad lah. Dan juga qiyas. Tahap keqat'ian hadis amal Madinah di sisi Imam Malik adalah melebihi paras hadis ahad, walaupun hadis ahad itu sahih, dan juga qiyas. Li'anna taqtadi 'adatu ahli Madinah bihi mislu tarki jahri basmalah fi salat. Contoh macam kerana sebab tu syarat dia letak tadi kat atas tu dikata mestilah bersifat qaul atau fi'il. Li'anna taqtadi 'adatu ahli Madinah bihi, yang mana kerana apa? Kerana dia dianggap sebagai amal ahli Madinah merupakan adat orang Madinah. Contoh macam meninggalkan jahar basmalah dalam solat. Mengikut Imam Malik, baca bismillah dalam solat ini tak dapat pahala pun. Sebab Imam Malik mengatakan bismillah dalam solat ini tidak, bismillah ini bukan daripada ayat Quran. Dia bukan dikatakan ayat Quran. Dia adalah ayat Quran, tetapi dia bukanlah satu ayat daripada ayat Quran. Itu bagi mazhab Maliki. Jadi baca bismillah ni tidak sunat pun. Kalau baca tidak dapat pahala pun. Bagi Imam Malik lah. Bagi Imam lain sunat. Okay, contoh macam hadis daripada Anas bin Malik. Itu cerita dia. Okay. Seterusnya yang bawah lagi. Sebab dia kata apa? Dia kata Abu Bakar, Uthman, tu yang asal tadi ni cerita itu je. Dia kata Abu Bakar, Uthman, Ali semua ni, mereka bila solat, mereka tak baca bismillah. Bila mereka solat, mereka tak baca bismillah. Wa bi hujjati in taghayyara ma kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la alim al imam taghayyuruhu bi ruju' ila man hawlahu min at-tabi'in min tabi'in al akhirin. Jadi hujah dia kata apa? Kalau benda ini tak sama macam zaman Nabi, maka mestilah mereka akan rujuk kepada, mestilah tabi'in tak akan buat perbuatan tersebut. Okey. Yang penting dekat sini nak kata tabi'in dan tabi'in pun mereka ikut perbuatan sahabat yang tidak membaca bismillah dalam solat. Jadi nak kata kalau lah perkara ini tak sama macam apa yang berlaku pada zaman Nabi, maka mestilah mereka akan kembali semula kepada benda ni tidak akan sama seperti mana dipegang oleh tabi'in. Sekejap. Okey, kita boleh. Okey, tu yang cerita ni tadi, tu je. Berkenaan dengan meninggalkan bismillah tadi adalah sahabat tidak buat.
sahabat Nabi Ali, Abu Bakar, Uthman semua tak baca bismillah dalam solat. Jadi benda ini diikuti oleh para tabi'in juga. Tabi'in atau tabi'in pun buat. Maka hujah Imam Malik kata apa? Dia kata kalaulah perbuatan ini tidak sama macam zaman Nabi, maka mestilah tabi'in pun tak akan buat. Mereka takkan ikut sahabat, mestilah mereka akan ikut semula Nabi SAW. Okey. Kemudian itu baru kita masuk hujah pertama Imam Malik. Okey. Yang pertama, sahabat awaluman, ini adalah mula kita masuk kepada apa dikatakan dengan apa tadi, hujah-hujah Imam Malik dalam beramal dengan ahli Madinah. Ini yang penting sebenarnya. Yang atas-atas tadi semua tu adalah dia sekadar macam nak fawaid tambahan saja. Okay, ini yang penting. Kenapa ahli Madinah menjadi hujah di sisi Imam Malik? Pertama, kerana sahabat itu adalah awalu man khutibu bil amri wan nahi. Orang yang golongan yang pertama yang khutibu maknanya disampaikan dengan perintah dan juga larangan. Sahabat adalah golongan pertama. Wal awalu man wajjaha ilaihi taklif. Orang mana golongan pertama yang ditujukan semua bentuk taklif. Tetapi taklif ni adalah kewajipan lah. Dan juga wa ajabu da'iyallahu fi ma'amaru. Dan mereka lah golongan pertama juga yang menyahut semua seruan-seruan Allah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa aqamu imanuddin. Mereka jugalah yang mendidikkan tiang agama. Wa adafa rahimallahu ta'ala. Jadi itu semua adalah dikatakan sebagai kelebihan sahabat. Yang kedua, ahli Madinah kanu minas sahabah radhiyallahu anhum wa hum a'rafun nas bimawaqi'il wahyi. Mereka ni orang yang paling arif berkenaan dengan mawaqi'il wahyi. Mawaqi'il wahyi maknanya sahabat nuzul lah. Mawaqi' makna waqi' maknanya real, sebab-sebab sesuatu wahyu itu diturunkan. Fahum fi mahbatul wahyi. Mahbatul wahyi maknanya Madinah lah, Mekah Madinah. Makna mahbatul wahyi makna tempat turun wahyu. Itu makna mahbatul wahyi. Haitsu yakunu ad-dabtu aisaru wa aksar. Yang mana penjagaan mereka terhadap wahyu itu lebih mudah lah. Wa aksar, dan mereka lebih paling banyak sekali pegang ataupun simpan ataupun jaga wahyu-wahyu tadi. Wa ajdaru an yuhafazu ala ma sami'ahu wa syahiduhu. Dan mereka lah paling banyak, paling penting dalam menjaga ataupun menghafaz segala yang mereka dengar dan mereka saksikan daripada Nabi SAW. Okey, kemudian ajdaru ni ajdaru maknanya yang paling berhati-hati. Paling berhati-hati dalam apa yang mereka hafaz ataupun mereka jaga daripada Nabi yang mereka dengar dan juga apa yang mereka lihat. Okey, lepas tu wa idza ba'da asyqa anhu kasrul wahm wa takhlid fa liza lahum fursul wukuf kasirah wujuh adillah. Okey, jadi begitu jugalah bila mereka ini ba'da asyqa, mereka ni akan jauh daripada syukur, daripada kepayahan ataupun mereka ni jauh daripada kasrul wahmu wa takhlid. Mereka ni jauh daripada kesangsian ataupun kita kata benda yang meragu-ragukan mereka lah. Mereka jauh daripada benda tu sebab mereka ada fursul wukuh. Mereka ada peluang untuk terus direct bertanya dengan Rasulullah SAW. Macam tu. Itu adalah kita kata kelebihan sahabat jugalah. Maknanya mereka fokus lebih kepada sahabat. Okey, yang ketiga pula, apa hujah Imam Malik? Maknanya kalaulah dah di situ turunnya wahyu, dan di situlah golongan pertama yang mula-mula dengan wahyu, dialah yang jaga, dialah yang hafal, dialah yang tulis, dialah yang saksi sendiri, dialah yang tahu sebab-sebab turun. Jadi apa lagi halangan untuk kita tidak mahu dengar ataupun kita tak nak ikut apa yang mereka lakukan. Sebab kalau kita nak kata kita terima hadis Nabi pun sama seperti kita terima kata-kata mereka. Itu seolah logik Imam Malik lah. Macam tu. Okay, yang ketiga, kan Rasul SAW yurabbi sahabah radhiyallahu anhum fil Madinah 13 sana.
Nabi didik para sahabat dekat Madinah selama 13 tahun. Wa yudabbiru syu'uniddin, dan Nabi mentadbir seluruh perihal-perihal agama, dunia dan ibadat wa muamalat mereka. Nabi memang urus satu demi satu. Yang keempat pula, ya'muruhum ar-rasul bil amri fayaf'alunahu aw bi fi'li rasul al-amru fayattabi'unahu. Bila Nabi perintahkan sesuatu perintah, maka mereka buat. Yaf'alunahu, mereka buat semuanya. Ataupun bila Nabi buat sesuatu, fayattabi'unahu, mereka akan ikut serta-merta. Awir Rasul yushahiduhum radhiyallahu anhum ala amri fayuqarrihum Rasul alaihi. Ataupun Rasulullah kalau lihat mereka buat sesuatu, Nabi terus mengakui apa yang mereka buat. Yuqarrihum Rasul alaihi. Nabi terus mengakui apa yang mereka buat. Fa muhalun. Muhal ni bahasa ilmu tauhid ni, bahasa ilmu kalam. Maka mustahil lah ayyusiba alaihim hadis. Jadi benda inilah menyebabkan mustahil berlaku mereka yusiba alaihim hadis. Mereka mengata apa? Menghilangkan ataupun mereka macam mana cakap macam mana cakap? Jadi benda ni lah katakan mustahil lah kalau mereka tidak dapat muhal macam mana kata kalau mereka tak boleh nak ceritalah kekurangan hadis tadi macam tu. Ayuzhiba alimul hadis. Maknanya mustahil kalau mereka hilang daripada mereka semua hadis-hadis tadi. Macam tu. Okey, au yunsakhu, ataupun yunsakhu tu maksudnya hadis wa tafawutu ma'rifat sahabat an-naskhi. Dan juga mustahil juga kalau berlaku hadis sunasakh wa tafutu ma'rifatu sahabat an-naskhi, dan sahabat tidak tahu tentang pemansuhan tadi, pun mustahil juga. Maknanya mustahil dua benda. Pertama, mustahil kalau mereka tak dapat hadis tu, dan mustahil juga kalau nasakh sesuatu hadis mereka tidak tahu tentang penasahan tadi, pun mustahil. Yang kelima pula, summa qama fil Madinah atba'un nas lirrasul sallallahu alaihi wasallam min ummatihi min Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Jadi dan juga Nabi kata qama fil Madinah, kata Imam Malik, ada dekat Madinah ini di kalangan atba'un nas, maknanya orang yang paling dekat mengikut Nabi. Atba'un nas maknanya orang yang paling dekat mengikut Rasulullah. Iaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, semua ini fanafadhu sunnatahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang paling banyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu golongan-golongan yang paling dekat dengan Nabi pun mereka tinggal dekat Madinah. Jelas Abu Bakar, Umar, Utsman semua memerintah dekat Madinah. Jadi mereka yang paling banyak melaksanakan sunnah Rasulullah. Ba'da taharriha wal bahsu anha. Lepas pada mereka dah cari ataupun mereka dah tulis kaji berkenaan dengan sunnah-sunnah Nabi ni kan. Yang keenam pula, lepas pada zaman sahabat yang paling banyak ikut Nabi tu, ja'at tabi'un pula, datang pula tabi'in min ba'di sahabah, iaitu orang golongan-golongan lepas pada sahabat, wa yaslukuna tilka sabil wa yatba'una tilka sunan an-nazirina ila din. Mereka juga ikut sunan yang sama, jalan yang sama, tariqah yang sama, seperti mana man sabaqahum, seperti mana golongan sebelum mereka, iaitu golongan sahabat. Makna mereka nazarina ila, nazarina ila tu maknanya mereka lihat menggunakan mata. Nazaran fi, lihat guna hati. Jadi maknanya sahabat ini maknanya tabi'in ini mereka ikut. Bila kita kata nazarina ila, makna mereka lihat sebiji-sebiji, mereka ikut sebiji-sebiji seperti mana yang golongan sebelum mereka buat. Itu dia kata okey. Okey, kemudian yang ketujuh pula, fal Madinah qad wurisan ilmu sunnah wa fiqhul Islam ila ahdi tabi'in. Tabi'in. Dia kata Madinah inilah telah mewarisi ilmu sunnah ni dan juga fiqh Islam sampai ke zaman tabi'in. Maknanya Madinah inilah yang telah mewariskan semua ilmu sunnah, ilmu pasal hadis, dan juga ilmu berkenaan dengan fiqh Islam sampai zaman tabi'in.
Okey. Dan Imam Malik itu syahidah hadzal ahdi. Imam Malik pun hidup dekat zaman tadi. Zaman sunnah tengah digiatkan, diwariskan pada zaman tu, maknanya Imam Malik duduk dekat syahidah, maknanya dia hidup pada ketika itu. Pada ketika zaman diwariskan, maknanya ilmu sunnah tengah berkembang dekat Madinah pada waktu tu. Fa okey. Okey, itulah cerita dia. Semua itu adalah hujah-hujah Imam Malik. Senang nak kata Imam Malik ni dia begitu pentingkan periwayatan ataupun amalan ahli Madinah ini kerana sahabat itu merupakan seolah-olah macam pewaris Rasulullah. Memang mereka ini seolah-olah macam ganti bagi Rasulullah SAW. Sebab mereka ni mustahil untuk buat sesuatu perkara yang Nabi tak buat, dan boleh menjadi mustahil mereka tak tahu benda tu Nabi tak buat ataupun benda tu Nabi buat. Tu benda tu mustahil bagi Imam Malik. Sebab tu bagi Imam Malik mesti aksar. Kalau seorang tak buat tu lain cerita, ini ramai tak buat. Maka seolah-olah kita kata itu lebih penting lah, itu lebih kuat. Sebab sahabat seolah-olah macam mereka buat semijit-semijit macam Nabi buat. Okey. Boleh faham setakat ni? Tak apa, yang contoh-contoh yang tadi yang tak faham tu saya akan terangkan balik dalam kelas akan datang, dalam kesempatan akan datang. Tapi yang ni setakat ni faham tak yang manhaj-manhaj semua ni? Boleh faham insyaAllah? Okey. Assalamualaikum bang. Apa ni? Soalan. Tadi. Jadi Kau yang nampak tu tak? Mahbatul Wahyi Ha. tu tempat penurunan lah. Tempat Makkah ke turun wahyu. Madinah? Ke dua-dua? Dua-dua. Mekah dan Madinah. Dua-dua. Okay. Sebab kalau kita buka Quran, Makkiyah dengan Madaniyah je ada kan. Tak ada ayat Quran dipanggil ayat gambang miyah ke, tak ada. Dia dua tu je. Okey, tak apa. Yang atas pening-pening tadi tu jangan risau. Nanti kita akan tengok balik. Tapi yang manhaj tu itulah berkaitan dengan amalan Madinah. Yang lain yang atas tadi tu sebenarnya tak ada kaitan sangat. Ada lagi? Arif. Oh, ramai yang masuk kan, sikit. Mafi. Oh, okey. Bagus. Ya Allah. Habiskan sikit lagi ni. Ada kita 7-8 lagi. Wa in kana amalan ahli Madinah tariqah annaka min ijtihad fala yakun amalu bihi hujjah. Okay, tapi kalau amal ahli Madinah itu penakalan dia datang dari segi ijtihad, datang dari bentuk ijtihad, fala yakun amaluhu bihi hujjah, maka tak jadi hujjah lah. Okey. Apa contoh dia? Contoh macam ijma' la yakuna tab'an lil buldan wa la yaktasir 'ala. Contoh macam kenapa kita tak boleh jadikan ijtihad orang Madinah tu sebagai hujjah? Kerana kalau kita faham syarat dalam ijma' kan tak boleh berlaku disebabkan oleh tidak boleh terhad kepada satu negara sahaja. Melainkan kalau ijtihad mereka itu selari dengan ijtihad ulama'-ulama' lain, maka baru kita jadikan sebagai hujjah qat'i, sebagai ijma'. Tetapi kalau ijma' tu berlaku dekat Madinah sahaja, ijtihad orang Madinah sahaja macam tu, maka tak boleh jadikan hujjah. Yang atas tadi itu sebab kita kata itu bukan ijtihad, itu adalah amalan para sahabat ataupun qauli mereka sendiri. Tapi ijtihad ni maknanya mengikut ra'yi, maknanya mengikut pandangan mereka. Maka dia bukan tidak jadikan hujjah di situ, bukan bermakna tak boleh kita jadikan hujjah tu kita tolak, bukan. Maknanya hujjah dia adalah bertaraf zanni. Maknanya kata kita kena tengok ijtihad mereka ini dengan ijtihad ulama'-ulama' yang hidup pada zaman dia juga. Sebab ijtihad ataupun ijma' ini tidak boleh berlaku ke atas sesatu-satu negara sahaja. Contoh macam kata Dr. Fuad kat situ, al-ijma' la yakuna tabi'an lil buldan wa la yaktasir al-Madinah al-Munawwarah. Kerana ijma' tu tak boleh berlaku mengikut sesuatu negeri sahaja, dan juga tidak boleh terhad kepada Madinah Munawwarah sahaja. Tak boleh. Sebab tu kalau kita faham ijma' tu, skop dia tu sendiri pun dah menggambarkan mesti berlaku kesepakatan jami'ul mujtahid.
Kesemua mujtahid. Bukan terhad pada jadi ijtihad kat situ bukan kita kata ijtihad masuk kat situ adalah ijma'. Soal tak keliru sebab kalau mereka sekadar dapat ijtihad sah ijtihad tersebut. Tetapi kalau ijma' tidak boleh berlaku dengan sebab ahli Madinah sahaja. Tapi ijtihad mereka diterima. Mungkin sebab akan ada yang bertanya nanti. Habis tu dia berkenaan dengan tadi yang contoh yang sahabat kata tidak wajib baca bismillah, sahabat kata tak boleh wakaf semua harta tu pun ijtihad juga. Tu adalah ijtihad lain. Kalau yang ni dimaksudkan dekat sini ada yang tidak jadikan hujah apabila kita nak kata dia ijma'. Tu tak boleh jadikan hujah. Okey, faham? Kita tengok lagi bawah. Okey, itulah sebab mana yang dia masukkan kat situ yang tidak boleh jadikan hujah tadi adalah ijtihad yang nak mencapai dia kepada ijma'. Bukan ijtihad yang tadi, ijtihad yang macam yang pertama kedua kita tengok contoh tadi tu mana itu adalah ijtihad yang datang dari segi nakli ataupun fa'il. Okey. Kerana apa itu dah kata kenapa tak boleh jadi ijma' ahli Madinah itu sebagai ijma'? Kerana kenapa tak boleh jadikan ijtihad ahli Madinah sebagai ijma'? Kerana apa? Kerana tadi saya kata pertama sebab ijma' tak boleh terhad kepada satu negeri sahaja. Dan yang kedua, sahabat ni al-mujtami'in bil Madinatul Munawwarah yang telah berkumpul kat Madinah Munawwarah tu qad tafarraqu ila al-amsar. Mereka semua pun telah berpecah kepada banyak negeri. Mereka telah pecah kepada banyak tempat. Ibtida'an min khilafatin Uthman. Mula pada zaman Uthman bin Affan tu dah berpecah sahabat. Maka fala tamna min wuqu' ahli Madinah fil khata' in sami'a sahabah hadithan anir Rasul. Maka benda ni tidak kata apa, tidak mustahil lah berlaku khata', berlaku kesalahan, berlaku tersalah dalam mendengar hadis daripada Nabi. Okey, semua dahulu Madinah Munawwarah okey, kharaj Madinah Munawwarah semua dahulu mana? Okey, okey. Okey, dia kata kenapa kat sini dia kata sebabnya kalau kita fikir logik, kalau in sami ashabat, contoh sahabat tu dia dengar hadis tadi dekat luar Madinah, masa tu duduk luar Madinah. Kan pada waktu itu dia bukan ahli Madinah. Kan? Semua dakhil Madinah. Kemudian lepas pada tu baru dia masuk Madinah ataupun dia pulang ke Madinah, fayakunu ahli Madinah wa ghairuhum sawa. Maka seolah-olah kita dah kata sama je lah orang Madinah, ahli Madinah dengan bukan ahli Madinah. Sebab sahabat Nabi ni ada yang mereka terima hadis tu ketika mana mereka bukan berada di Madinah. Contoh terutama pada zaman Osman, mereka terima hadis tu sebab masa tu mereka duduk dekat Yaman. Contoh macam Muaz bin Jabal dan sebagainya duduk kat Yaman. Kemudian bila mereka balik Madinah, mereka pun berpendapat ataupun mereka beri pendapat masa mereka balik Madinah. Jadi seolah-olah kita nak kata apa bezanya orang yang memang ahli Madinah punya fatwa sendiri dengan orang yang datang daripada luar. Sebab macam sahabat yang B tadi, dia datang daripada luar Madinah. Kemudian dia baru balik Madinah lepas pada tu. Jadi sebab tu kita kata ijtihad ahli Madinah ini tidak boleh capai kepada ijma'. Kerana apa? Kerana pertama ijma' tak boleh terhad pada Madinah. Yang pertama, yang kedua sebab logiknya dekat Madinah itu sahabat-sahabat telah berpecah kepada banyak tempat. Jadi mereka terima hadis Nabi ni bukan pada waktu mereka duduk kat Madinah. Mereka terima pada waktu mereka duduk kat luar. Dan mereka kembali Madinah lepas pada tu. Jadi seolah-olah macam tidak ada beza antara Madinah ataupun bukan Madinah. Okey. Boleh faham? Kat sini. Itulah semua berkenaan dengan amal ahli Madinah. Maknanya kesimpulan dia nak kata amal ahli Madinah adalah yang kita boleh pakai adalah zaman amal yang bersifat nakli ataupun ijtihad, tetapi dia tidak boleh capai kepada ijma' dengan perbuatan sahabat sahaja tadi. Okey. Ada soalan nak tanya? Dekat ni. Sebab bila sahabat dah berpecah pada luar negara, pergi rata-rata, mungkin mereka akan berlaku kesilapan dalam mendengar hadis tadi, dalam meriwayatkan hadis tadi. Jadi mustahil lah kita nak kata
sahabat duduk kat luar Madinah tu terima hadis sama seperti sahabat yang duduk kat Madinah. Okey. Ada soalan yang tanya? Mungkin pening-pening sikit, tapi kalau saya yang buat nota ni, mungkin kita tak buat macam ni. Macam kita tak faham macam ni cara disusun. Tapi dari segi contoh yang dia bagi pun tak nampak relate dengan, dia tak habis cerita barangkali dengan point dia nak sampaikan. Tu yang jadi student tak faham bila baca sendiri. Okey, tak apa. Lagipun layan je lah dah ujung sem kan. Okey, ada soalan tanya? Faham dah apa? Arif? Faham. Kesimpulannya Imam Malik ni dia setuju semua Setuju semua Ya. apa? mukhtalaf. Boleh kata macam Ihsan, boleh kata istislam, amal ahli Madinah. keseluruhannya dia terima. Tetapi kita tak boleh kata juga Imam Malik ni kan jumhur mengatakan amal ahli Madinah ni bukan hujah. Imam Malik saja mengatakan dia hujah. Tetapi tak boleh juga kita kata Imam Malik tak kuat pendapat dia. Kuat. Kerana dia banyak berdalilkan bukan perbuatan tabi'in. Imam Malik banyak berdalilkan dengan perbuatan sahabat itu sendiri. Sebab tu kuat. Sebab Imam Malik sendiri pun dia menterhadkan perbuatan sahabat dan tabi'in sahaja. Sebab tu kita kata kuat. Kalau perbuatan dalil amal ahli Madinah di sisi Imam Malik. Sebab Imam Malik ni pun tak pernah keluar Madinah dan dia lebih tahu kenaan dengan orang Madinah. Sebenarnya berkenaan dengan tinggal jahar bismillah dan solat itu bukan perbuatan Rasulullah. Tetapi sebab sahabat buat macam tu, sahabat tak pernah baca. Jadi dia kata bukan tidak sunat lah buat macam tu. Okey. Ada lagi tanya? Lelaki kata habiskan 10.45 saya takut semua dah tak larat. Tak apa, saya sambung itu nanti esok hari kemudian insyaAllah. Kan nanti ada yang pengsan pula. Ada katanya. Okey, tak ada. Saya tunggu lagi 10 saat. Kalau tak ada, saya tutup ni. Okey, tak ada. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk menghabiskan. Habiskan apa lagi Faris tinggal? Kita tinggal lagi apa? Al-ahkamu taklifi, bab haram, makruh dengan mubah. Kata saya lah. Oh, tu je. Buat ini dah habis dah? Oh, tu je tinggal. Okey. InsyaAllah kalau buat kali kedua nanti, Abang Nakir tak tahu saya lagi bila nak buat seterusnya. Kalau saya rasa kalau setakat tinggal makruh mubah tu senang lah tu. Kalau sempat saya habiskan, saya ulang balik yang contoh-contoh yang pening tadi dekat amalan Madinah ni. Dan kita habiskan mungkin dari satu sesi lagi tu. Boleh? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya serahkan balik pada Faris lah. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Guru Abang. Barakallahu fiik. Maaf tadi sebab ada internet problem sikit, tak tahu kenapa. Okay. Dan insyaAllah besok kalau tidak ada halangan kita akan sambung untuk al-ahkam taklifi dalam bab haram, makruh dan juga mubah insyaAllah. Sebab kita tak habis lagi dalam bab itu. Jadi insyaAllah kalau tiada halangan kita akan sambung besok insyaAllah. Jadi saya tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, akhi. Sama-sama.